Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat saya Cikgu Hamid, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan. Tentu sekali sebagaimana biasa kita mendahului dengan merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan izin, hanya dengan rahmat, dengan inayah dan taufik daripada Allah Azza wa Jalla, kita semua dapat bertemu lagi. Kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, dapat kurniaan hidayah dan taufik sehingga kita sama-sama petang ni jadi tetamunya, dapat maghrib secara berjamaah dan dapat pula mengisi ruang lapang ini dengan sebaik-baik amal, iaitu majlis menuntut ilmu. Semoga ianya menjadi realiti yang kita doa pagi-pagi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, Rasulullah suruh kita ni berdoa pagi-pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu manfaat ni? Yang betul, yang benar, yang lurus, yang memberi kebaikan, memberi manfaat kepada akhirat kita, lebih-lebih lagi akhirat lah, dan juga dunia kita, kan? Ada ilmu manfaat untuk dunia tapi akhiratnya tidak. Ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang memberi kebaikan kepada kita di akhirat dan juga dunia. Dan kita mohon supaya kepada Allah agar kita dikurniakan rezeki yang baik, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan kita mohon hidup kita dah lama ni, kan tak? Kita mohon amalan-amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, mohon amalan diterima ni, ya memang doa, memang kena tuntut berdoa supaya amalan diterima. Dalam masa yang sama ditunjukkan Nabi amalan bagaimana yang nak diterima itu. Teringat saya akan satu hadis, man amila amalan, siapa beramal dengan satu amalan, laisa amrina, lain daripada yang kami tunjuk, lain dari apa yang kami tunjuk, yang Nabi ajar, dia buat lain daripada yang Nabi ajar, fahuwa raddun, ianya ditolak. Serius benar ni tuan ni, ya tak? Jadi amalan kita tu selain nak dengan doa agar amalan diterima, di sana ada juga tuntutan-tuntutan memenuhi syarat-syarat dan kaifiatnya bagaimana amalan tu diterima, iaitu mesti berdasarkan apa yang telah diajarkan Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, baru amalan tu diterima. Selain daripada syarat asasinya ikhlas, kan? Ramai orang ikhlas, benar murni ikhlasnya, tapi salah, kan? Nak lurus sebagaimana yang Nabi ajar pun problem. Jadi mudah-mudahan kita dapat memenuhi tuntutan agar amalan kita diterima, iaitu meluruskan amal sebagaimana ditunjukkan Nabi, di samping ikhlas beramal itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat menyambung kembali kitab kita, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah ditulis oleh almarhum Haji Said Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Kita dah hurai satu bab, dah dua bab. Hari ini fasal ketiga. Pentingnya akidah dalam Islam. Betapa pentingnya, betapa seriusnya akidah di dalam agama kita ni. Serius tajuk ni. Ni tajuk ni memang tajuk penting yang kita kena sama-sama fahami. Kepentingan akidah dalam agama Islam kita ni. Dalam Islam, iman berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan. Maksudnya, kalau orang tu beramal bisai, amalannya baik, betul amalannya, tapi akidahnya tidak ada, dia tak percaya kepada Allah, dia tak percaya pada akhirat, tapi dia buat baik. Ada tak orang begini? Ada. Ramai orang kafir, dia tak percaya pada Tuhan, dia ateis, tapi buat kerja baik ni banyak, kan? Menubuhkan NGO, menolong binatang lah, menolong orang lah, menolong macam-macam dia ni, menjaga alam sekitar lah. Tapi
Kau percaya Tuhan? Dia ateis rupanya, tak percaya kan? Dalam Islam, akidah tu teras bagi membolehkan amalan diterima. Kan? Akidah ni teras, kepercayaan, keyakinan, pegangan kau dalam hati itu merupakan asas, perkara paling penting bagi membolehkan amalan diterima. Okay? Di mana amalan-amalan seorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau dia benar imannya, baru diterima amalannya. Kan? Banyak kan orang Kristian, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, baik-baik, hormat orang tua, kasih sayang pada orang tua kan. Tapi akidah ni tak benar. Dia percaya dengan dewa-dewa, percaya dengan api, Tuhan tikus, Tuhan gajah, Tuhan macam-macam lagi, Tuhan ular lah kan. Akidahnya tidak benar. Jadi walaupun dia baik, amalannya tidak diterima. Ini nak memberitahu akidah tu sangat penting. Dan teras kepada akidah ni dua perkara tuan. Pertama, dia mesti akun keesaan Allah, mengakui tiada Tuhan lain kecuali Allah dan dia Maha Esa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu mesti dulu. Bukan mencari-cari Tuhan ada ke tak, bukan. Mesti set, mesti ada ilmu, mesti ada maklumat. Yang lain-lain tu bukan Tuhan. Hanya Allah saja Tuhan. Apa saja yang disembah di muka bumi ni, berupa objek tak objek, gambar tak gambar, nampak tak nampak, binatang ke apa, ke bulan ke matahari, semua tu bukan Tuhan. The only one Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu basic. Yang keduanya, akidah kita diasaskan kepada pengakuan keimanan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ziarah kuburnya di Madinah tu, dia tu adalah utusan Allah. Dia manusia, dia utusan Allah yang bawa wahyu, yang menyampaikan ajaran yang Allah perintahkan kepada manusia. Dia jadi gurunya, dia jadi pelaksana kepada ajaran agama ni. Lalu dia dicontohi. Dialah contoh terbaik bagaimana nak mempraktis agama ni. Itu yang kedua penting. Akun bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Kan? Ada tak yang lebih baik pada Nabi Muhammad? Jawabnya tidak ada. Ada tak yang lebih pandai pada Nabi? Tak ada. Tidak ada. Sebab dia adalah utusan Allah. Kita kena akun itu. Okay? Justru itu mereka yang tidak beriman, tak percayakan Allah, tidak mengharapkan pahala daripadanya, daripada Allah, dan tidak takut seksaan. Dahlah dia tahu neraka syurga ni dan beramal bukan kerana menuntut keredaan Allah. Dia mencari pengiktirafan manusia misalnya. Dia tak mencari keredaan Allah. Tidak pula mengambil kira atau menghiraukan Allah Tuhan. Ada atau tidak amal, adakah amalan mereka sah atau batal, dia tak ambil kira tu. Yang penting dia buat baik misalnya. Adakah perbuatannya halal haram pun dia tak ambil kira. Maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pahala. Tidak ada pahala kau. Kan parah ni. Kan? Dalam fikiran, dalam hatinya tidak ada kisahnya neraka, syurga, pertimbangan, titian sirat, keimanan pada Allah, kewujud malaikat. Dia tidak ada dalam kepalanya ni. Yani dia tidak berhak menerima sebarang pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas amalan baiknya. Tidak ada. Kan sia-sia ni, sia-sia sahaja. Itu nak beritahu betapa pentingnya akidah ni. Dan akidah itu mesti diluruskan, benar, tepat, betul, bukan sangkaan. Bukan ikut sangkaan. Aku rasa macam ni lah, aku rendah tak. Dia mesti berdasarkan keyakinan, berdasarkan hujah Al-Quran dan hadis sebagaimana kita pelajari sebelum ini. Okay? Ini adalah kerana mereka tadi ni yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirat dan sebagainya ni, yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, dan tidak menghendaki balasan pahala daripada Tuhan mereka, dan juga amalan yang dikerjakan oleh mereka tidak mencari keredaan Allah. Allah menjadikan mereka yang dia diciptakan oleh Allah, tak yakin pun dia dijadikan oleh Allah. Maka orang ni tidak berhak pun mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sia saja. Nanti akan ada ayat dan hadis yang menunjukkan apa yang disebut oleh sang penulis ini.
Orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang kafir, adalah diseksa disebabkan kekufuran, keingkaran dia ni, kesesatan mereka. Mereka tidak menyelidiki agama Islam, tak mahu memahami, dan tidak mahu mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah. Mereka memperolok-olokkannya, mempersenda-sendakannya. Oleh itu amalan mereka ditolak dan tidak diterima. Mereka akan diseksa dengan sebab kekufuran mereka. Ini orang kafir. Mari kita tengok, bagi membuktikan kenyataan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami, yakni Allah, tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka katakan itu, yang telah dikerjakan itu dari jenis amalan yang mereka pandang baik. Dia rasa dia baik dah ni, padahal dia tak percaya pun, kan? Lalu kami jadikan dia terbuang bagaikan debu berterbangan. Tak ada nilai, Pak. Dia menyangka buat banyak pengorbanan, buat jasa banyak, buat baik banyak, tapi rupa-rupanya haba'an mansura, debu-debu berterbangan, tiada nilai. Gara-gara nak ada iman, nak ada akidah, kan? Ni contoh bagi orang kafir itulah yang banyak buat baik tu. Okay. Firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan apa jua amal baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang kafir, di dunia dahulu akan terbuang begitu saja, sia-sia begitu saja, bagaikan debu berterbangan, dan tidak dapat memberi pertolongan sedikit pun padanya. Tak boleh cover dia dengan amal baik dia dulu ni. Gara-gara apa? Gara-gara kekufuran, gara-gara tidak beriman pada Allah. Okay. Ayat yang kedua, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Perbandingan segala amal kebaikan dan usaha orang-orang kafir yang ingkar akan Tuhannya adalah seperti abu yang diterbangkan angin daripada ribut habis berterbangan. Macam mana ribut datang, debu pun berterbangan, kan? Ditiup oleh angin ribut yang kencang, tak ada nilai, ya tak? Mereka tidak memperoleh satu apa faedah pun dari apa yang telah mereka usahakan. Sia-sianya amalannya itu kerana kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Dia tidak benar, bah, keimanan dia, akidah dia, dia kafir. Jadi amalan-amalan baik yang dia rasa baik benar, pengorbanan yang besar, bagaikan debu yang ditiup angin ribut kencang, habis begitu saja, tidak ada nilai. Kan sia-sia ni. Firman Allah ini, kata pengarang, menyatakan segala apa yang telah mereka amal dan usahakan itu yang tidak berdasarkan keimanan. Tidak ada iman dalam dada dia, tidak ada keyakinan kepada Allah, kepada rukun-rukun iman yang akan dipelajari nanti ini, yang berandaskan akidah yang sahih, yang benar, dan tidak pula mengikut jalan yang betul. Itu dia disebut. Ada orang benar akidahnya tapi tak mengikuti jalan yang betul. Jadi iman saja yang sahih tidak memadai, kena ikut jalan yang betul, praktisnya, kehidupannya. Atau yang mendatangkan kebaikan pada mereka di hari akhirat kelak adalah suatu amalan dan usaha yang sia-sia begitu saja, dan tidak mendapat apa-apa balasan. Kan rugi ni, rugi. Puluhan tahun dia hidup, tak buat kebaikan banyak, rupa-rupanya tidak dipakai gara-gara kekufuran, gara-gara tidak memiliki iman yang benar dan sahih, dan tidak melakukan sesuatu yang betul sebagaimana diajar. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'a ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak beriman pada Allah, amal-amal mereka umpama riak-riak sinaran yang kalau kita berjalan di tempat panas, jalan panas, nampak macam beraing. Riak-riak sinaran aing macam di tempat rata.
yang disangkakan air oleh orang dahaga. Macam ada air depan tu. Lalu bila dia sampai ke sana, dia datang tempat tu, didapati tidak sebagaimana yang disangka. Kosong bah. Macam air. Begitulah ni. Orang-orang kafir menyangka amal-amal baik tu kita akan dapat juga ni. Tengok tu ada depan, rupanya tak pakai. Sia-sia saja. Fata Morgana. Kan? Dalam istilah kita ni. Fata Morgana. Gimbaran saja bah. Tak? Gimbaran, macam baing sampai-sampai dada. Okay? Demikianlah keadaan orang kafir. Tidak mendapat faedah dari amalnya. Itu nak beritahu pentingnya belajar akidah yang lurus dan benar ni. Kan? Gara-gara dia tidak beriman ni, maka tidak ada faedah dari amalnya sebagaimana dia sangka. Dan dia tetap mendapat hukum Allah. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya. Dan ingatlah Allah Maha segera hitungan hisabnya. Firman-firman Allah yang kita baca 3 ayat ni menerangkan perihal orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, yang ingkar, akan rugi dan hampa, malang di akhirat kelak. Kerana amal mereka yang baik, yang umpama menolong orang, tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah ibarat orang yang dahaga di padang pasir. Kerana teriknya panas, dia melihat riak macam ada air, tapi bila dia dah dekat rupanya kosong, tak ada apa-apa, sia-sia saja. Begitulah kehampaan orang kafir gara-gara tidak ada keimanan, berharapkan sangkaan baik saja. Tidak. Kata pengarang tuan-tuan di muka surat 24, sehubungan dengan itu, akidah bukan saja hanya menjadi penting, asas, serius dalam Islam ni, tetapi adalah juga merupakan satu perkara yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari. Tu kita kena luruskan pahaman kita ni betul. Sebab akidah ni penentu. Di mana mereka yang hidup di dunia ini tanpa akidah, tanpa pegangan yang lurus, dan dengan erti kata yang lain, mereka yang jahil dalam akidah adalah seperti orang buta yang tidak kenal keadaan baik buruk diri. Dia tak ada maklumat, tak ada kan, dia ikut layan saja gara-gara nak mengerti, nak faham. Ramai ni. Ramai. Beragama hanya ikut kebanyakan orang. Padahal agama ni kena ikut. Agama lah kena ikut Nabi. Siapa pembawa agama? Nabi. Siapa yang mengutuskan agama ni? Allah. Dia utus pada Nabinya. Lalu kita kena belajarlah Al-Quran, kena belajarlah hadis supaya kita dapat mempraktis agama yang Allah turunkan kepada Nabinya. Kan? Bukan ikut-ikut saja. Begitulah halnya orang yang hidup di dunia ini tanpa akidah. Mereka tidak tahu siapa yang menjadikannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sampai tahap parah ni kan. Siapa sebenarnya menjadikan dia? Kenapa dia dijadikan di bumi ni? Apa sebab Tuhan ciptakan kita di bumi ni? Ya tak? Mana nak dapat ni kalau bukan daripada akidah yang diajar oleh Nabi. Aku diciptakan ni sebagai khalifah, sebagai hamba. Apa hikmah rahsia kita berada di muka bumi ni? Bagaimana permulaan dan kesudahan hidup kita di dunia ni? Macam mana, ke mana lepas ni? Ya tak? Setelah mereka keluar dari dunia, yakni mati, ke mana pula nak pergi? Mana nak dapat tu? Kalau bukan akidah. Tak boleh pakai akal, pakai falsafah, tak jadi. Tak jadi. Tidak jadi. Dia kena berdasarkan wahyu, kena berdasarkan hadis. Apa berlaku lepas ni? Pasal ni urusan agama, dia mesti. Ya tak? Adanya alam barzah. Banyak isu di luar sana yang menyebut seksa kubur ni hadisnya hadis ahad. Pada logiknya tidak masuk akal. Pasal bila digali kuburan, tak ada apa-apa, tulang-tulang belulang reput begitu saja. Ni masalah ni kan. Padahal urusan agama ni perkhabaran daripada Rasulullah. Apa berlaku di alam itu, namanya alam barzah, lain daripada alam dunia ni. Payah nak dibuktikan, melainkan keimanan padanya saja. Melainkan ada orang dah mati, keluar ceritakan, aku mati keluar daripada alam tu, jangan main-main. Kan? Ni ujian bagi kita lah ni.
Itu sebab disebut Alif Lam Mim dzalikal kitab hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ni yang disampaikan kepada kita oleh Nabi ni menjadi petunjuk orang bertakwa. Asas pertamanya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani perkara gaib yang tak dapat dicapai oleh panca indera, tak dapat disentuh, tak dapat dilihat, tak dapat diuji kaji, dimakmal. Dia gaib, kan? Termasuk perkara-perkara yang kita sebut gaib ni ialah alam barzah ni lah ni, kan? Alam barzah ni. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, ramainya orang pergi kubur, sianu kubur ni diwar-warkan kubur ni, kan? Seolah-olah ada kubur keramat dalam dunia ni. Padahal dah ada pun nasi mati, Rasulullah sebut inqata amalu, terputus. Siapa-siapa anak Adam mati, dia tak dapat lagi beramal. Bertasbih pun tak dapat, beristighfar pun tak dapat, bersubhanallah pun tak dapat. Si mati ni tuan, tak dapat. Dah terputus amalannya. Dia tak dapat berpeluang lagi beramal. Nak beramal masa hidup, masa kita ni. Di sana tempat menerima pembalasan. Checkpoint pertama, penerimaan balasan. Beramal, nak dapat sudah. Ada pula orang datang pergi jumpa dia ni, ya syekh ni, wahai untuk wali, wahai wali ni, tolong aku ni nak ini. Ya tak? Ini semua mencanggahi akidah yang benar. Ini akan dibahas dalam kitab ni. Setelah ni ke mana nak dipergi ni? Kan? Maklumat tu bukan boleh dipikir-pikir. Agaknya tak jadi. Nabi beritahu adanya nanti mahsyar, kebangkitan semula, al-ba'ts, bangkit semula, adanya mizan, timbangan amal, adanya pembalasan, adanya hisab, adanya titian sirat, adanya syurga, adanya neraka. Mana dapat maklumat tu kalau bukan daripada wahyu Allah? Tak? Bila kita mempelajarinya, kita berimaninya dengan penuh bulat apa yang dibicarakan oleh Allah, apa yang dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mati ni, adakah akan hidupkan kembali? Nak dapat ni dari mana? Dapat ni daripada Allah dan Rasul lah. Jadi kenalah beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidah Islam, mereka yang tidak mengenali Allah yang menciptakan alam maya ni dan tidak kenal yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak bertauhid. Ini dianggap orang yang tidak bertauhid, tak tahu siapa jadikan dia. Parah ni. Dianggap orang ni tidak berakidah. Berlaku ni tuan ni di zaman ni. Kan? Dia dipanggil ateis, ni semula jadi, kan? Dan mereka adalah hidup di dalam kekufuran yang hanya hidupnya untuk makan, minum. Ni macam haiwan lah jadinya. Bila aktivitinya ialah nak memuaskan perutnya, makan, minum, seks, tidur, makan, minum, seks, tidur, itu ya kerjanya. Kalau begitu sama macam babi. Kan? Sama ya. Ayam, kan tak? Kambing, babi, kerbau, sama. Kalau itulah hidupnya. Jadi sia-sialah dia. Dapat nikmat akal berfikir, dapat nikmat melihat, mencari, kan? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Ini dahsyat ni tuan ni. Surah Muhammad. Orang-orang kafir menikmati kesenangan hidup di dunia ni. Pasal dia memang itu ya, hidup di dunia ni. Nak kaya, nak makan, nak bermewah, nak sedap, nak tidur, nak nikmat. Makan, minum. Sebagaimana binatang-binatang ternak makan, minum. Puas makan itu, nyaman. Ni nyaman. Lepas tu tidur. Lepas tu cari bini. Ya tak? Sedangkan mereka tempat tinggalnya adalah neraka. Neraka tempat tinggalnya orang begini. Kan? Tuhan kurniakan dia akal yang membandingkan keistimewaan yang paling dahsyat berbanding dengan makhluk lain, tapi dia menghabisi hidupnya bagai binatang ternak. Akidah mempunyai peranan penting dalam hidup dan juga kehidupan seorang untuk menanam semangat keimanan dalam hati mereka. Supaya dia hidup ni dengan keimanan, bukan hidup dengan fikiran, bukan.
Bukan semata-mata. Memang Allah kurniakan akal untuk kita ni berfikir. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah dengan apa-apa yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan. Fikir bagaimana Allah menentukan malam dan siang. Kita boleh hitung. Orang dulu-dulu payah nak hitung hari, sekarang dah boleh. Gerhana bulan akan datang ni bila, gerhana matahari bila berlaku di Malaysia. Kan? Orang boleh gostan ke belakang. Gerhana, kalau anak Rasulullah meninggal dunia tu pada waktu gerhana, dia boleh agak dah. Kalau itu tarikhnya, gini tarikhnya, bukan tarikh sebagaimana. Itu sebab berlakunya khilaf. Ada yang kata Nabi lahir pada 12, ada yang kata Nabi lahir pada 21, ada yang kata 10, ada yang kata 9. Kenapa wujud demikian? Kerana orang dah ada ilmu dan maklumat, ada ilmu falak. Rupanya 9 dari bulan. 12 tak ngam pada hari Isnin, tak ngam pada tarikh itu. Kita beria-ria 12 ni. Tak? 12 Rabiul Awal. Yang betulnya 12 Rabiul Awal tu tarikh meninggalnya Nabi. Itu confirm. Yang kita raih-raih beria-ria 12 Rabiul Awal, itu confirm dan putus disepakati wafat Nabi. Kenapa boleh begitu? Jadi orang boleh tahu pasal kemahiran akal. Tapi dalam hal-hal ghaibiyat, dalam hal keimanan, dalam hal akhirat, dalam hal agama ni, di sini bukan tempatnya, akal bukan tempatnya. Tak boleh. Bukan tempatnya. Jadi sesat kita dibuatnya. Itu yang sampai sekarang Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah ni gara-gara falsafah lah ni. Lalu diukir kataan Allah tu kan. Di sini masalahnya. Kan? Gara-gara hanyut dalam akal. Okey. Oleh itu mereka yang hidup di dunia ini tanpa dipandu oleh akidah yang benar ni, dan tidak tertanam di hatinya semangat keimanan, mereka sentiasa merasa gembira nak hidup di dunia ni, nak kenyang, nak mewah saja, berangan-angan hidup dunia yang lama. Sebab dia tak fikir akhirat nanti, dia tak fikir. Kan? Allah mengingatkan kita dalam Quran. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sesungguhnya mereka, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu, engkau akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia, seloba-loba manusia nakkan hidup lama kalau boleh 1000 tahun. Dan lobanya mereka terhadap dunia itu melebihi loba orang kafir musyrik. Teruk, kan? Tiap-tiap seorang dari mereka suka kalau boleh hidup 1000 tahun. Kalau boleh hidup 1000 tahun. Kan? Padahal umur panjang yang demikian tidak akan melepaskan dia daripada azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Ujung tu jadikan kita kena memerhati firman Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah tetap memerhati, menilai apa yang mereka lakukan. Oleh yang demikian, kata pengarang lagi, berakidah, berpegangan yang betul, bertauhid yang betul dalam Islam ni dan hidup di dunia ni adalah suatu perkara yang penting dan serius bagi memperoleh kebaikan di dunia dan lebih lagi di akhirat. Kan? Bila betul akidahnya tu, sebab kita kena mengaji akidah ni dengan betul. Seseorang yang nyata jahilnya dalam ilmu akidah Islam ini, akidah iman ni, tidak berpengetahuan, salah fahamnya terhadap agama Allah ni, ilmu tauhid ni, binasalah akidah dan amalan mereka. Habis amalan mereka rosak. Alhamdulillah kita, Allah takdirkan semua ini dirancang oleh dia, kan, untuk mempelajari akidah yang betul. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Berlaku kerosakan di daratan, di lautan, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, tangan-tangan manusia. Bagi Tuhan timpakan balasan di atas kezaliman mereka lah, atas apa yang telah mereka lakukan. Okay?
La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali bertaubat. Okay? Bala bencana diturunkan oleh Allah tak putus-putus di sana sini adalah disebabkan banyaknya perbuatan maksiat. Apa kaitan akidah ni? Gara-gara tidak beriman, tidak percaya neraka, gara-gara tidak takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis tuan, asar sahabat. Dulu kata sahabat lagi, saya tak ingat orang ini. Allahumma salli alaihi wasallam. Nanti saya ingat, saya beritahu. Dulu perkara-perkara begini kecil yang manusia anggap ni, di zaman kami dulu, di zaman sahabat dulu menganggapnya sebagai besar, serius. Sampai satu zaman berikutnya, zaman tabi'in, perkara besar yang dianggap besar oleh sahabat tu dianggap perkara kecil. Alah, ni perkara kecil, ini dosa kecil saja ni. Kata sahabat ni, dulu di zaman kami dulu perkara kecil ni dianggap besar. Dosa yang kecil-kecil tu dianggap perkara yang bagaikan gunung nak menghempap kami. Betapa besar teguhnya keimanan, sehingga dosa-dosa kecil pun dianggap besar. Tak mau buat, tak mau melanggar perintah Allah ni, tak mau derhaka pada Allah. Yang kecil-kecil pun, yang damit-damit pun dianggap bagaikan gunung nak menghempap kepala besarnya. Lepas tu zaman berikutnya, ni dosa kecil. Zaman kita sekarang ni, arak biasalah bah, judi biasalah bah, kan? Berdandut biasalah bah. Tak ada pasal lagi sudah. Kenapa tu tuan? Kerana tahap keimanan kita menipis. Orang yang keimanan dia besar, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah saja sudah gemetar. Dahsyat ni tuan, kita tak sampai tahap tu. Kan? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila disampaikan ayat-ayat Allah bertambah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Dahsyat ni, kan? Kita lama-lama dah mangli, orang kata. Dah mali. Ya tak? Sana judi, sana dana, sana arak, sana bisku, sana dah aurat, sana. Tak ada pasal keimanan dah makin menipis. Itu pentingnya kita belajar keimanan, dapat mengawal diri kita ni. Itu sebab dia beritahu ni, banyak kerosakan berlaku akibat apa yang diusahakan oleh manusia, gara-gara kejahilan mereka dalam akidah. Dia tak tahu risiko apa yang dia lakukan ini ada risiko pada akhirat. Muslim yang baik itu min husnil muslim, kebaikan seorang muslim itu ialah selamat man salima lisanahu wa yadahu, selamat lisannya dan tangannya kepada orang lain. Ya tak? Kenapa? Kerana dia tidak akan melakukan kejahatan, dia takutkan Allah, dia ingat dia nakkan syurga. Lalu dia tak berani mencuri, dia tak berani memfitnah, dia tak berani mengumpat, dia tak berani menuduh tanpa bukti, dia tak berani jadi saksi palsu, kerana dia takutkan Allah. Gara-gara keimanan. Ya tak? Dulu masa kita bersih dan murni, kita jumpa duit 50 sen. Tak boleh ni kena kembalikan ni ada orang punya ni, kena kembalikan. Hati masih bersih bah. Lama-lama karau. Ya tak? Jumpa RM50. Nak, kalau aku nak ambil, orang lain ambil, sudah syaitan fikir. Ya tak? Lalu sini jawabnya. Kan? Lama-lama karau, disogok 10,000, on. Ya tak? Kenapa orang yang dah kaya, yang dah pandai, ada orang berkedudukan tinggi, bijak, pandai, berjawatan tinggi pun boleh rasuah. Kenapa tu? Gara-gara kalau kita renung dalam, puncanya keimanan mereka terhadap Allah, terhadap akhirat, terhadap kubur, terhadap padang mahsyar sangat nipis. Kenapa? Tapi kalau keimanannya tebal, sebab iman ni memang sifatnya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Akan dipelajari nanti ni. Iman tu memang sifatnya yazid wa yanqus, beriman. Iman tu boleh bertambah-tambah, boleh sempurna, boleh kurang, boleh hilang. Na'udzubillah min zalik. Kalau iman dia bertambah hebat, tersalah pun dia rasa dosa besar. Tersalah pun dia rasa, ya Allah. Ada seorang sahabat, 3 orang sahabat, dia tak join perang. Dia tak join perang ikut Nabi.
Bukan sengaja, dia terleka. Jadi rombongan dah jauh. Balik daripada perang, dia menyatakan penyesalan. Kan? Rasulullah hukum dia, isteri dia kena pisah daripada dia. Lama tempoh dia pisah daripada dia. Dia redha dengan hukuman tu. Semoga Allah ampuni dia. Bila tiba ayat Allah mengampuni 3 orang ni, dia merasa bahagia. Ya Allah, Tuhan terima taubatnya. Tuan-tuan bayangkan dahsyatnya tahap keimanan itu. Kan? Nak dapat tahap tu macam mana tu? Mesti dengan ilmu. Tak boleh dengan imagine bengau-bengau nak jadi. Dia mesti dengan ilmu. Dia mesti dengan ilmu. Dengan ilmu datang kepahaman, datang keyakinan, dan dia mesti dengan amal juga. Kan? Dengan amal juga. Baik. Membentuk diri manusia di dunia dan akhirat dengan iman, dengan akidah pegangan yang betul ni, dia akan membentuk personality seseorang. Ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ni nak dimerdekakan, jadi diuji, dibawai oleh sahabat ni kepada Rasulullah. Rasulullah tanya hamba ni, perempuan saja, hamba. Ditanya, siapa Tuhan Allah? Di mana Tuhan? Di langit. Disuruh, Rasulullah kata, bebaskan dia. Dia memang mukminah. Memang mukminah yang sahih. Kan? Dia kata, Tuhan di langit. Aina Allah? Fis sama, di langit. Kan? Diuji. Okay? Seseorang yang hidup di dunia ni, yang sifatnya darul fana. Dunia ni dia tidak kekal. Dulu depan-depan saya ni memang handsome waktu umur 20-an. Ya tak? 20-an. Sekarang dah 70-an. Dah, kalau ada gambar 20-an dengan sekarang ni tengok cermin, jauhnya beza. Sebab dunia ni darul fana. Tak? Darul fana. Dulu rumah kita cantik, sekarang dah beranai-anai sana, dah reput sini sebab dunia ni darul fana. Dulu kan ada pokok berbuah cantik ni, dah mati sebab dunia ni darul fana. Dulu bini kita bukan main cantik tak. Sekarang kalau kita tengok, kita tak perasan kita pun tua. Kita tengok bini kita tua. Sebab dunia ni darul fana. Tu keimanan lah ni. Nah, dan akhirat darul baqa, kekal abadi. Kekal abadi. Hendaklah membentuk diri mereka dengan iman dan Islam yang berasaskan akidah yang sahih, akidah yang benar. Nak dapatkan itu yang perlu pengetahuan dan ilmu tu tuan. Kan? Ini bermakna akidah merupakan asas teras, basic yang utama untuk membentuk peribadi kita ni, jati diri kita ni. Kan? Sayyidina Umar pernah menguji seorang pengembala yang ambil upah mengembala, seorang hamba maula yang mengambil upah mengembala lah. Mengembala kambing, tuannya dia jauh. Dia try uji budak ni. Aku beli kambing ni boleh tak? Tak boleh, ni ada tuan dia sana. Aku beli mahal, kan aku beli murah pun. Try sogok. Apa jawab budak ni? Memang tuan aku tak nampak, tapi tuan yang segala-gala, yang memiliki segala-gala ni nampak. Kan? Iman itu membentuk peribadi, personality yang benar, yang lurus. Hari ini kenapa orang rasuah? Kenapa orang mencuri? Kenapa orang merogol? Kenapa orang berzina? Kenapa orang kan melakukan kejahatan? Gara-gara keimanan dan keyakinannya menipis terhadap Allah Rabbul Jalil. Ya tak? Ini masalahnya. Jadi keimanan itu membentuk peribadi, personality, kan? Ini bermakna akidah merupakan asas utama untuk membentuk peribadi seseorang Muslim dan mukmin. Kan? Dengan sebab itulah Allah menyuruh umat manusia dalam hidup ni, dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar kita beriman padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billah wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Berimanlah kamu, yakin, pegang betul-betul, akidah betul-betul, genggam betul-betul keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kan?
Maknanya out yang lain ni. Yang lain ni out. Kita beriman pada Allah. Nak beriman pada Allah macam mana? Mesti kita meyakini dia satu-satunya Tuhan, meyakini firman-Nya, Al-Quran, mengikutinya, beriman pada Rasul-Nya, utusannya, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayatnya, mematuhinya, mencontohinya, dan kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan sebelumnya. Kita mengimani yang Allah memang dulu pernah turunkan Taurat, Zabur, Injil. Sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Serius ni yang sejauh-jauhnya, Tuhan kata. Siapa tidak percayakan Allah, tak percayakan Rasul, tak percayakan kitab, tak percayakan malaikat, tak percayakan rasul-rasul terdahulu ni, dan tak percayakan akhirat, orang ni sesat kesesatan yang sejauh-jauhnya. Bukan tu sekali firman Allah, fa'aminu billah wa rasuli wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kepada penerang cahaya, yakni Al-Quran yang kami turunkan, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, aminu billah wa rasuli, hendaklah kamu mengimani Allah dan Rasulnya, dan hendaklah kamu menginfak mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Okey. Dan hendaklah kamu belanjakan, yakni pada jalan kebaikan, sebahagian daripada harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kepada kamu menguasainya sebagai pengurus, dikurniakan kamu usin, kekayaan, ternakan, tanaman, infakkanlah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka yang membelanjakan sebahagian dari harta mereka pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala, tidak akan sia-sia. Tapi terasnya mana tu? Beriman benar-benar kamu kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Mengenai Islam pula, tadi mengenai keimanan, mengenai Islam pula, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, saya lah ni, seruan ni, kita semua ni, hendaklah kamu masuk dalam Islam dengan mematuhi seluruhnya. Kafah, seluruhnya. Bukan sebahagian-bahagian, bukan sedikit-sedikit. Ayat yang ngam dengan kita ikut. Yalah, ayat puasa, ayat haji, okey. Yalah, ayat kahwin, okey. Tiba-tiba ayat undang-undang tak mau. Berkait ayat ekonomi tak mau. Kan? Tuhan suruh kita yang beriman ni naklah masuk dalam Islam seluruhnya. Tuhan beritahu, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah redha, agama yang Allah terima hanya Islam saja di sisinya. Agama lain tak terima. Okay? Jadi nak menunjukkan kita ni kena mempelajari Islam ni dengan betul-betul. Dan Allah beritahu lagi, ni penting ayat. Satu pegangan yang kita kena confirm malam ni, Allah beritahu kita dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ni turun di Mekah ketika haji wada'. Hari ni aku dah sempurnakan, kata Tuhan, agama bagi kamu. Maksudnya dah komplit, dah cukup, dah sempurna agama ni untuk kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku juga dah sempurnakan nikmatku padamu. Allah dah beri kita nikmat yang cukup sebenarnya untuk kita ni. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku hanya redha bagi kamu itu Islam sebagai agama. Allah hanya terima Islam sebagai agama. Semua orang aku Islam. Tak? Islam ni bagaimana ni? Itu sebabnya kena pengetahuan, kena ilmu. Ya tak? Kena ilmu. Ingat saya akan hadis Nabi, man ya'ish minkum, siapa yang hidup lepas aku nanti ni, yarah tilafan katsira, dia akan melihat berbagai-bagai perselisihan,
macam-macam puak, macam-macam aliran, macam-macam mazhab, macam-macam pahaman, macam-macam ideologi, macam-macam ustaz, macam-macam syekh, macam-macam orang kita pun jadi paning dibuat ini. Anu kata begini, ini kata begini, ini kata begini, ani kata begini. Mana satu yang betul ni? Memang Nabi dah sebut kita yang hidup selepas Nabi wafat ni akan menghadapi itu. Hendak. Sedangkan agama ni dah sempurna dah ni, dah cukup dah ni, dah okey dah, sangat baik. Tapi kenapa lagi berlaku? Gara-gara kita tidak mengkaji betul, tidak memahami betul sifat agama ni. Patutnya kita akun bila Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah, bila kita menyebut pengakuan tiada Tuhan melainkan Allah, kita kena patuhi betul Al-Quran sebagaimana yang diajar. Bila Tuhan suruh kita ni beriman akan Rasulnya wa rasulih, kita mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita akun, kita yakin, kita benarkan yang Nabi Muhammad utusan Allah, artinya kita akan ikut dia. Apa-apa kita akan ikut dia. Benar tak benar, betul tak betul, ada tak Nabi beritahu? Macam mana Nabi bikin ni? Macam mana Nabi buat ni? Lain pada Nabi buat, minta maaf aku tak dapat bikin. Kalau begitu baru lurus agama kita ni. Baru lurus. Kalau kita layan lain-lain, memang macam-macam jadinya. Ya tak? Alaikum bisunnati, kata Rasul, naklah kau pegang dengan sunnahku. Addu alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham. Pegang dengan betul, dengan kuat. Apa-apa pun pegang dengan kuat. Agama di akhir zaman ni begitulah. Memang besar cabarannya. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita berpeluang menyambung lagi di muka surat 29 dan seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.